الحمد لله القائل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan menghuraikan tajuk mengimarahkan masjid tanggungjawab bersama. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, masjid dari segi bahasa bermaksud tempat sujud bagi manusia. Masjid juga boleh diartikan sebagai rumah ibadah dan bangunan khas tempat umat Islam melakukan ibadah solat fardu, solat Jumaat dan ibadah-ibadah lain. Masjid bukan sekadar lambang dan syiar dalam kehidupan masyarakat Islam. Bahkan sejarah Islam telah menunjukkan bahawa masjid merupakan pusat pendidikan, pusat pentakbiran, pusat penyatuan umat yang meliputi akidah, ibadah dan akhlak. Kehebatan sesebuah masjid bukanlah bergantung kepada seni bina semata-mata, akan tetapi kepada tahap pengimarahannya yang berasaskan kepada kekuatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan sesama manusia yang merupakan asas kepada kebahagiaan hidup. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan pada awal khutbah tadi dalam surah At-Taubah ayat 18 yang bermaksud hanya sahaja yang layak memakmurkan, yakni menghidupkan masjid-masjid Allah, itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai umat Islam kita perlu melibatkan diri, memperuntukkan waktu dan mengorbankan tenaga untuk sama-sama mengimarahkan masjid dengan pelbagai pengisian amalan dan kegiatan yang membawa kepada kebaikan. Antara amalan pengimarahan yang perlu dilakukan ialah dengan memperkasakan solat berjemaah di masjid. Hal ini dikatakan demikian kerana solat berjemaah merupakan amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang kehidupan baginda sehinggalah baginda wafat.
Amalan solat berjemaah ini merupakan kekuatan kepada umat Islam untuk memperkukuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping mempunyai pahala yang sangat besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sembahyang berjemaah adalah lebih utama, yakni baik daripada sembahyang bersendirian dengan 27 darjat. Selain itu, solat berjemaah juga mempunyai pelbagai hikmah dan keistimewaan. Antaranya ialah solat berjemaah ini dapat menyatu padukan umat Islam dalam melakukan kebaikan secara bersama. Solat berjemaah juga dapat membentuk umat Islam menjadi umat yang berperaturan dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, di samping dapat melatih para jemaah agar sentiasa mematuhi imam selaku ketua. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dalam usaha mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini juga, umat Islam hendaklah menjadikan masjid sebagai pusat menimba ilmu. Oleh itu, bagi mereka yang kurang pengetahuan ilmu agama, boleh menjadikan masjid tempat untuk mempelajari ajaran Islam. Manakala mereka yang berilmu perlu menjadikan masjid sebagai medan untuk menyampaikan ilmu agama kepada ahli masyarakat. Namun begitu, perlu diingat dalam mempelajari ilmu agama ini, umat Islam hendaklah memilih guru yang memiliki tauliah daripada pihak berwajib untuk mengajar ilmu agama. Tujuannya ialah untuk mengenal pasti kelayakan seseorang guru itu dalam mengajar hal-hal yang berkaitan dengan agama, agar tidak menimbulkan unsur kekeliruan dan perpecahan dalam kalangan masyarakat. Umat Islam juga perlu mengelakkan perbuatan menjadikan masjid sebagai tempat mencari pengaruh, kuasa, hasud menghasut, merebut jawatan dan sebagainya. Sebaliknya, umat Islam hendaklah membudayakan sifat kasih sayang, hormat menghormati, bersangka baik dan saling menasihati demi menjaga hubungan sesama manusia. Jadikanlah masjid sebagai tempat untuk kita membantu saudara-saudara kita yang dalam kesusahan dan kesukaran. Masjid juga perlu dijadikan sebagai tempat untuk kita membentuk kesatuan bagi memperkukuh silaturahim dan kekuatan umat Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, selain itu, kita perlu memastikan masjid sentiasa berada di dalam keadaan bersih, ceria dan kemas. Umat Islam hendaklah bertanggungjawab menjaga kebersihan serta kecantikan masjid. Jangan sesekali kita melakukan kekotoran hingga mencemarkan masjid. Begitu juga setiap kita yang datang ke masjid, pastikan anggota badan kita dalam keadaan bersih dan berpakaian yang bersesuaian dengan perintah agama. Antara adab berpakaian di dalam masjid ialah seperti memakai jubah, memakai baju berlengan panjang tanpa ada sebarang tulisan dan gambar, serta memakai songkok atau berkopiah. Kita juga dianjurkan supaya memakai wangi-wangian yang menyenangkan ketika berada di dalam masjid. Elakkan hadir ke masjid dalam keadaan yang tidak kemas, kotor, berbau hingga boleh mengganggu para jemaah lain yang akan menyebabkan hilangnya kekhusyukan dalam solat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang bermaksud, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah, yakni atau mengerjakan sembahyang, dan makanlah serta minumlah, dan jangan pula kamu melampau. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka akan orang yang melampaui batas. Sebagai mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar
ingin menyeru jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama memperkasakan peranan masjid dengan berusaha untuk mengimarah dan memakmurkan masjid kita. Marilah kita mengembalikan peranan masjid menjadi sebuah pusat umat Islam yang unggul dalam masyarakat dan menjadi pusat utama bagi meninggikan syiar Islam. Semoga dengan usaha yang kita lakukan ini dapat meningkatkan keimanan dan menjadikan kita tergolong dalam golongan yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 36 hingga 37. Fi buyutin adzinallahu an turfa' wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Bermaksud yakni nur hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu bersinar dengan nyata, terutama sekali di rumah-rumah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah menyuci dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan petang, yakni ibadah itu dikerjakan oleh orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan sembahyang serta membayar zakat. Mereka takutkan hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإغراما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada seksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersolawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dan juga sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, puteri-puteri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna. Dan yang seterusnya kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat, dan yang meneruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asy'ariyah dan al-maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua balak dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Haris al-Syari'atik As-Sultan Ibrahim ibni Al-Marhum As-Sultan Iskandar, sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'lu Johor Darut Ta'zim, kepada Raja Zari Sofia binti Al-Marhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, kepada Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Pun Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin واخذل الكفرة ومبتدع السيئة والمشركين وكل من هو عدو للدين. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا بلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.